Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang sudi meluangkan masa dan meminjamkan telinga untuk menghadiri pameran maya melalui aplikasi Google Meet. Sebelum saya membuka tirai bagi memulakan pameran maya kita pada hari ini yang bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Suka untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Hairina Darwisha binti Muhammad Azman dari kelas Tasdi ambilan Ogos 2024. Sebagai pendedahan, kita akan mengupas satu demi satu mengenai pengertian akidah, kelebihan penghayatan dari aspek akidah, pengertian ibadah, kelebihan penghayatan dari aspek ibadah dan akhir sekali kesimpulan. Oleh itu, marilah kita menyelusuri sama-sama topik-topik ini satu demi satu. Sebagai permulaan bagi pameran maya kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat kepada maksud akidah. Akidah dari segi bahasa memberi maksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh seperti tali. Hal ini dikatakan demikian kerana akidah itu berasal dari kata kerja aqadah atau yaqidu yang membawa kepada maksud tersebut. Kemudian bagi segi istilah pula, kepercayaan, keimanan atau keyakinan yang kuat dan murni yang tidak dihadiri dengan sebarang keraguan. Apabila akidah dipadankan dengan Islam, membawa maksud satu kepercayaan dan keimanan yang perlu dipegang dengan kuat dan sungguh-sungguh agar ia tersemat teguh di jiwa dan tidak goyah walaupun dengan setiap cabaran. Selesai pendefinisian, marilah kita bergerak kepada perbincangan seterusnya iaitu kelebihan penghayatan dari aspek akidah. Antara kelebihan penghayatan dari aspek akidah ialah ia dapat melahirkan individu yang bertanggungjawab. Kerana apa? Kerana dengan menghayati akidah dengan sepenuhnya, seseorang itu dapat lebih mempercayai dengan kekuasaan Allah. Apabila mereka lebih mempercayai dengan kekuasaan Allah, mereka dapat lebih berfikir dahulu sebelum membuat sesuatu perkara. Kerana mereka mempercayai setiap perbuatan yang baik akan mendapat balasan yang baik serta setiap perbuatan yang buruk akan mendapat balasan yang buruk. Hal ini kerana mereka takut dengan balasan Allah jika mereka melakukan perkara yang buruk dan mereka akan jujur dan amanah dalam setiap perkara kerana mahu mendapat kebaikan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang memberi maksud, sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarah, maka dia akan melihatnya. Sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah, maka dia akan melihatnya. Di firman Allah ini kita dapat memahami bahawa setiap perbuatan walaupun sekecil manapun akan tetap mendapat balasannya walaupun baik ataupun buruk. Oleh itu, dengan menerapkan dan meyakini dengan kekuasaan Allah melalui akidah ini dapat mengelakkan seseorang itu daripada melakukan perkara buruk dan terus melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Seterusnya, ia juga dapat menjadikan seseorang itu redha dengan qada dan qadar. Mereka yakin segala ujian itu adalah ketentuan daripada Allah. Hal ini kerana mereka mengetahui yang Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan mereka. Kesannya, mereka akan mencari hikmah di sebalik setiap ujian yang dihadapi serta ia dapat meningkatkan kesyukuran kepada Allah ketika mereka kesenangan kerana sikap redha mengajar kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut positif. Ketika kita bersyukur, kita akan lebih cenderung untuk mengenali dan menghargai nikmat yang kita ada dan bukan hanya sahaja berfokus kepada kesulitan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Di dalam firman Allah ini, ia menyebut bahawa setiap perkara yang berlaku walaupun baik atau buruk bagi kita pasti ada hikmahnya
dan kita harus sentiasa mengharungi segala ujian yang diberi oleh Allah dengan hati yang terbuka dan mempercayai bahawa setiap ujian yang Allah bagi ada kebaikan di sebaliknya. Seterusnya, marilah kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu melihat kepada maksud ibadah. Maksud ibadah dari segi bahasa ialah patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi istilah pula, tindakan menurut dan mengikat diri sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para rasul, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan. Ibadah juga adalah segala sesuatu yang dicintai dan diredai Allah, sama ada berupa perkataan mahupun perbuatan atau perkara zahir mahupun batin, seperti ibadah puasa, solat dan membayar zakat. Tanpa membuang masa dengan lebih lagi, marilah kita bergerak kepada kelebihan penghayatan dari aspek ibadah pula. Antara kelebihan dari aspek ibadah ialah ia dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu melaksanakan ibadah berdasarkan sunnah, ia dapat membantu individu tersebut untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Selain itu, kewajipan untuk menunaikan solat, puasa dan zakat menjadi lebih bermakna ketika dilakukan dengan niat untuk mengikuti teladan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan, termasuk antara ibadah dan urusan duniawi. Seperti mana yang kita tahu, takwa memberi maksud kepada takut atau gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menghayati ibadah yang dilaksanakan, ia dapat melahirkan individu yang lebih menyedari akan kekuasaan Allah serta meyakini dengan balasan yang akan ditimpa bagi setiap perlakuan. Oleh itu, keimanan seseorang akan menjadi lebih kuat, lebih-lebih lagi apabila mengikut ibadah berlandaskan sunnah Rasulullah yang dapat merasakan dirinya lebih dekat dengan Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang memberi maksud kepada katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam firman Allah ini, kita dapat lihat janji cinta Allah. Kerana di dalam ayat ini, Allah telah menjanjikan bahawa jika kita mengikuti ajaran Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Cinta Allah ini membawa kepada kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Justru itu, jelaslah dengan menghayati ibadah-ibadah berlandaskan sunnah Rasulullah, dapat kita mendekatkan diri dengan Allah dan mendapat rahmatnya yang melimpah ruah dalam kehidupan kita. Kelebihan seterusnya ialah mencontohi akhlak terbaik. Rasulullah tidak hanya mengajar tentang ajaran Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ibadah yang dilaksanakan dengan mengikuti sunnah seringkali melibatkan amal kebajikan seperti memberi sedekah, berbuat baik kepada orang lain dan menjaga silaturahim. Amalan seperti solat berjemaah dan majlis ilmu dapat memperkuatkan lagi ikatan sosial dan menciptakan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam. Sunnah menggalakkan amal kebajikan seperti memberi sedekah, membantu yang memerlukan dan berbuat baik kepada jiran. Aktiviti-aktiviti ini tidak hanya memenuhi tuntutan ibadah tetapi juga mempereratkan hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekeliling. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang memberi maksud kepada, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Apa yang kita boleh dapat daripada firman Allah ini adalah
Ayat ini menekankan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagi umat Islam. Sifat, akhlak dan tindakan beliau menjadi panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Selain daripada itu juga, suri teladan Rasulullah adalah untuk semua dan bukan hanya ditujukan kepada satu golongan sahaja, tetapi kepada semua orang yang ingin mencapai keredaan Allah dan bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Semua orang dapat mengambil pelajaran dari perilaku dan ajaran Rasulullah. Oleh itu, dengan menghayati ibadah yang berdasarkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita mencontohi akhlak-akhlak terpuji baginda dan juga sama-sama meraih kebaikan dan faedah daripada akhlak terbaik tersebut. Sekaligus dapat kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga masyarakat. Akhir sekali, sampai juga kita kepada kesimpulan bagi pameran maya ini. Kesimpulannya, dengan mengikuti akidah yang benar, individu itu dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang menjadi landasan dalam menghadapi ujian hidup. Sementara itu, ibadah yang dilaksanakan menurut sunnah membantu membina akhlak mulia dan mengeratkan hubungan dengan masyarakat. Secara keseluruhannya, penghayatan akidah dan ibadah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membentuk muslim yang bukan sahaja beriman tetapi juga memiliki peribadi dan personaliti yang baik, berakhlak mulia dan berperanan positif dalam masyarakat. Ini adalah cerminan jati diri seorang muslim yang sejati yang mencintai Allah dan Rasulnya serta berusaha menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi pameran yang sangat bermakna ini. Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menonton dan juga memberikan sokongan yang sepenuhnya bagi menjayakan pameran maya ini. Hari ini, kita telah mendalami penghayatan akidah dan ibadah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui pameran ini, kita telah melihat bagaimana pengamalan nilai-nilai ini dapat membina peribadi dan jati diri seorang Muslim yang sejati. Kita semua sedar bahawa mengikuti sunnah Rasulullah bukan sahaja meningkatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi ia juga membantu kita menjadi individu yang lebih baik dalam masyarakat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian dan memberikan impak yang positif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.